Shalom saudara dan saudari, biarkanlah pada awal pagi kita masuk ke ruang Maha Kudus menghadap Tuhan dan Raja kita. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kerana Engkau yang begitu maha suci tetap mengasihi kami. Tetap datang sendiri ke hadirat kami untuk memeluk kami, untuk mengenali kami, untuk mencarikan kami Bapa. Siapakah kami yang layak menyembahmu Bapa di hadiratmu? Bapa kami ini penuh berdosa. Biarkanlah darah suci Tuhan Yesus sekali lagi menutupi kami, sekali lagi membersihkan, mengampunkan, menghapuskan segala dosa kami supaya kami suci seperti salji, dan biarkanlah kami boleh menyembah Tuhan pada awal pagi hari Tuhan ini Bapa. Berkatilah kami dan berfirmanlah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya, mari kita merenung daripada Mazmur bab 49 ayat 11 hingga 21. Sesiapapun tahu bahawa orang bijak akan meninggal, orang bodoh dan orang tolol pun akan mati. Mereka semua meninggalkan harta kepada orang lain. Kubur menjadi tempat kediaman kekal bagi mereka. Di sana mereka tinggal selama-lamanya. Walaupun mereka pernah mempunyai tanah. Walaupun manusia itu kaya seperti haiwan, mereka akan mati juga. Begitulah nasib seorang yang percaya kepada diri sendiri dan nasib orang yang berpuas hati dengan kekayaan mereka. Seperti domba, mereka ditentukan untuk mati dan digembalakan untuk maut. Orang jujur akan mengalahkan mereka. Mayat mereka cepat mereput. Dunia orang mati menjadi kediaman mereka. Tetapi Allah akan menyelamatkan aku. Dia akan melepaskan aku daripada kuasa maut. Jangan iri hati apabila sesetengah orang menjadi kaya, apabila harta mereka bertambah-tambah. Apabila mereka mati, mereka tidak dapat membawa apa-apa. Harta mereka tidak dapat turun ke kubur bersama-sama mereka. Sungguh pun mereka berpuas hati dengan kehidupan mereka dan dipuji kerana kejayaan mereka. Mereka akan menyusun nenek moyang mereka juga ke tempat yang gelap selama-lamanya. Walaupun manusia menjadi kaya seperti haiwan, mereka akan mati juga. Saudara dan saudari, ayat pada hari ini merupakan lanjutan daripada mesej semalam. Masih ingat mesej semalam yang mengingatkan kita bahawa perlu mengutamakan Tuhan di depan segala usaha kita. Betul? Kalau Yesus diletak di depan, segala usaha kita baru bernilai. Tapi saudara dan saudari, hari ini mengingatkan kita bahawa tak kira, ayat 11 kata, tak kira sesiapa pun kita yang bijak, yang bodoh, yang tolol, yang kaya, yang miskin. Tak kira kita betapa kaya ataupun betapa miskin di dunia ini, tetapi semua kita akan menghadapi satu kesudahan yang sama. Apa kesudahan yang sama? Iaitu ayat 11 kata, akan mati. Semua kita sama saja akan mati. Tak kira kamu ada 2 juta ke 2 bilion ke ataupun 20 sen saja ke, kita semua tetap akan mati. Dan dia kata segala harta benda kita akan ditinggalkan kepada orang lain. Saudara dan saudari, ya, saya pun renungkan segala yang kita usahakan di dunia ini sebenarnya sia-sia. Kerana segala yang kita usahakan di dunia ini akan menjadi milikkan orang lain, tidak akan menjadi milikkan kita sendiri, saudara dan saudari. Bayangkan saudara dan saudari, sebab
sebagai bapa, kita mencari keuntungan, mengau keuntungan tiap-tiap hari. Kita simpan duit banyak-banyak kalau boleh. Kita simpan di bank, kita simpan di FD, kita beli amanah saham dan sebagainya, saudara dan saudari. Akhirnya, siapa yang pakai duit ini? Waktu kita mati, duit ini 1 sen pun tidak dapat dibawa. Walaupun anak kita mau bakar semua duit amanah saham kita di dalam keranda, kita pun tidak izinkan. Betul? Kita mahu mewariskan duit ini, harta benda ini kepada anak kita, supaya anak kita dapat duit kita. Nah, saudara dan saudari, bila anak kita dapat duit kita, adakah dia pakai? Tidak semesti. Mungkin dia juga simpan, beli amanah saham, dan akhirnya bila dia mati, dia wariskan kepada cucu kita. Ada cucu kita pakai? Mungkin tidak. Dia usaha, dan akhirnya wariskan kepada cicit kita, saudara dan saudari. Nah, sampai mungkin 1 generasi, dia boros semua wang itu, dia pakai habis semua wang itu, dan kita mungkin kalau jumpa dia, kita akan marah dia. Si celaka ni, derhaka ni, tak ada guna deh. Tidaklah guna. Semua kekayaan dihabiskan, diboroskan oleh kamu. Tak ada guna tu. Saudara dan saudari, betulkah? Nah, kita sendiri tidak dapat pakai. Kalau kita pakai pun, kita dimarah sebagai si celaka, si derhaka, tak ada guna. Nah, saudara dan saudari, sebenarnya kekayaan itu seperti sesuatu, orang Cina kata, sesuatu benda di luar tubuh kita. Bermaksud langsung tiada kaitan dengan kita, langsung tiada kaitan dengan tubuh kita, saudara dan saudari. Nah, hari-hari kita tengok, wow, wang saya ada begitu banyak di bank, wang saya ada begitu banyak di fixed deposit, wang saya ada begitu banyak di amanah saham. Hari-hari kita tengok, wow, ini rumah saya begitu besar, saudara dan saudari. Tetapi akhirnya kita tidak boleh pakai. Kita perlu serahkan kepada anak kepada cucu kepada cici kepada cicak dan sebagainya. Nah, saudara dan saudari, ini betul-betul mengingatkan kita. Ada gunakah kekayaan bagi kita, saudara dan saudari? Walaupun kita kaya pun, kita tidak dapat dibawa. Ayat 12 kata, kubur menjadi tempat kediaman kekal bagi mereka. Ya, di sana mereka tinggal selama-lamanya. Walaupun mereka pernah mempunyai tanah. Mungkin orang Iban banyak mempunyai tanah, ya. Tetapi saudara dan saudari, walaupun kamu ada tanah, tapi akhirnya kamu bukan tinggal di tanah kamu, ya. Kamu akan tinggal di kubur. Walaupun kamu ada tanah pun, kamu mungkin tidak mau dikebumikan di tanah sendiri. Kamu mau dikebumikan jauh sikit. Kerana kalau kamu kebumikan di tanah sendiri, anak kamu tidak mahu. Anak kamu tidak berani tinggal di sana kerana ada hantu di sana. Betulkah? Nah, saudara dan saudari, saya tengok di rumah panjang. Bila orang mati, tidak boleh dikebumikan di rumah panjang itu. Dia perlu dikebumikan di hutan sikit, di jauh sikit. Kerana orang di rumah panjang pun takut kamu. Saudara dan saudari, ini betul-betul satu paradoks. Di mana saudara dan saudari, kita ada kekayaan, kita ada tanah pun, waktu mati pun tidak boleh pakai. Kita akan tinggal selama-lamanya di kubur. Dan ayat 13 kata, walaupun manusia itu kaya, seperti haiwan, mereka akan mati juga. Kekayaan tidak boleh selamatkan kita daripada kematian. Amin. Saudara dan saudari, betapa kaya pun kita tidak dapat elakkan diri daripada kematian. Walaupun mungkin kamu boleh panjang umur sikitlah, makan protein dan sebagainya, tapi akhirnya kita tetap akan mati. Saudara dan saudari, ayat 14, begitulah nasib orang yang percaya kepada diri sendiri dan nasib orang yang puas hati dengan kekayaan mereka. Seperti domba, mereka ditentukan untuk mati dan digembalakan untuk maut. Saudara dan saudari, kita seperti domba. Apa maksud domba? Domba tidak ada hak milik kepada diri sendiri. Domba bukan tuan kepada diri sendiri. Domba memang mempunyai seorang tuan ataupun seorang gembala. Tak kira berapa kaya kita hanya seorang hamba di depan Tuhan. Kita tidak dapat menguasai hidup diri sendiri. Akhirnya kita ditakdir. Orang Melayu, orang Iban selalu suka kata hidup kita ditakdir Tuhan. Apa yang ditakdir Tuhan, saudara dan saudari? Nah, Tuhan tidak takdirkan kita sama ada kita masuk neraka ataupun syurga. Tidak. Tapi Tuhan takdirkan satu prinsip umum, satu peraturan umum, di mana yang percaya dan taat kepadanya pergi ke syurga. Yang tidak percaya kepadanya atau mengkhianati dia akan pergi ke neraka. Ini peraturan umum yang ditakdirkan Tuhan. Tetapi kebebasan diberikan kepada manusia. Bila kita kaya, hati kita sudah disumbang. Masih ingat Tuhan Yesus kata apa? Tuhan Yesus kata orang kaya sangat susah masuk ke syurga.
unta lebih senang masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya mau masuk ke syurga. Kerana orang kaya ini hati disumbat. Kaya tidak salah. Tapi semakin kaya, semakin hati kita disumbat. Semakin kaya, kita semakin tidak puas hati. Adakah kita puas hati? Kalau saya tanya, cukup kayakah kamu? Saya yakin tiada seorang pun yang mengakui dirinya adalah orang kaya. Kerana setiap orang kita, even tokoh besar, company besar, mereka turut masih fikir walaupun sudah beruzur 70 tahun, 80 tahun usia, masih fikir-fikirkan setiap hari bagaimana mengeksploitasikan, bagaimana menambahkan kekayaan mereka. Ini saya sendiri nampak di Kem Kayu Balak. Tokoh besar 70 lebih tahun sampai ke Kem Kayu Balak, dia masih tanya, ayah, tasik ini jangan biar kosong, jangan bazirkan. Kita boleh ternak ayam, ternak domba, ternak kambing di sini. Nah itu yang pikiran dia. Walaupun sudah berbilion-bilion hartanah dia, masih dia mau menambahkan kekayaannya. Jadi saudara dan saudara, orang kaya susah. Jadi akhirnya mereka akan disumbat hati dan menurut takdir peraturan umum Allah, mereka tidak dapat masuk ke syurga. Dan di sini kata, orang jujur akan mengalahkan mereka. Mayat mereka cepat mereput. Dunia orang mati menjadi kediaman mereka. Walaupun di dunia mungkinlah orang kaya lebih mewah, lebih berkuasa, lebih berkedudukan tinggi. Tapi saudara dan saudari, tetapi waktu mati, lepas mati, orang kaya dikalahkan. Tetapi orang miskin diangkat. Seperti apa? Masih ingat cerita Lazarus yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kan? Lazarus adalah seorang pengemis. Setiap hari di bumi dia tidak ada makan. Dia pergi mencari sisa-sisa makan di luar pintu orang kaya. Tetapi waktu mati, si Lazarus ini di sebelah Abraham. Tetapi orang kaya ini di neraka. Sehingga orang kaya ini sangat haus kerana dibakar oleh api yang tidak berkehabisan. Dan dia meminta, oh Lazarus, tolong titikkan setitik air di atas lidah saya. Itu pun tidak dapat kerana ada jurang yang besar di antara syurga dan neraka. Orang di syurga tidak boleh pergi neraka. Orang di neraka tidak boleh pergi ke syurga. Dan saudara dan saudari, waktu mati, lepas mati, orang kaya dikalahkan. Ya, saudara dan saudari, mayat mereka reput di dalam neraka, dibakar. Dan saudara dan saudari, mereka mati di tempat kediaman. Apa maksud mati di tempat kediaman? Iaitu di neraka. Sebenarnya di neraka ada kematian kali kedua, saudara dan saudari. Apa maksud kematian kali kedua? Iaitu walaupun di sana kamu tidak akan mati, tetapi kamu dibakar oleh api belereng itu yang tidak berhenti-henti. Itu seumpama kematian kali kedua. Sebaliknya, saudara dan saudari, ayat 16 kata, tetapi Allah akan menyelamatkan aku. Dia akan melepaskan aku daripada kuasa maut. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, walaupun kita miskin, tetapi kita tidak perlu menghadapi kematian kali kedua. Nah, itu yang bermaksud bahawa percaya kepada Tuhan tidak akan mati. Bukan maksudnya tidak akan mati di bumi. Itu kematian pertama. Semua orang sama rata akan mati. Tetapi kita tidak perlu mati kali kedua yang dibakar di dalam perut api belereng yang berlama-lamanya di dalam neraka. Nah, saudara dan saudari, kita bersyukur kita tidak perlu mati. Kerana kita akan mempunyai hidup yang kekal dan sejati bersama-sama dengan Tuhan. Saudara dan saudari, ayat seterusnya 17-21 mengingatkan kita, jangan iri hati apabila sesetengah orang menjadi kaya. Apabila harta mereka bertambah-tambah. Apabila mereka mati, mereka tidak dapat membawa apa-apa. Harta mereka tidak dapat turun ke kubur bersama-sama mereka. Sungguh pun mereka berpuas hati dengan kehidupan mereka dan dipuji kerana kekayaan mereka. Mereka akan menyusun nenek moyang mereka juga ke tempat yang gelap selama-lamanya. Walaupun manusia menjadi kaya seperti haiwan, mereka akan mati juga. Nah, saudara dan saudari, ini mengingatkan kita, nebuh. Tak perlu kita mengkagumi. Tak perlu kita beriri hati kepada orang yang kaya. Kerana semua kita menghadapi kesudahan yang sama. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita perlu berpuas hati dengan apa yang Tuhan berikan. Dengan apa yang sedia ada sekarang, saudara dan saudari. Nah, kita boleh katakan, orang kaya untung mendapat seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwa dan raga. Tapi orang miskin, walaupun kita hilang segala sesuatu, hilang segala harta benda, tetapi kita telah mendapat sesuatu yang paling berharga, yaitu keselamatan di syurga selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.
Adakah ini yang kamu mahu? Kamu mahu keuntungan di dunia ataupun kamu mahu kegembiraan, kesukacitaan, kebahagiaan di syurga selama-lamanya? Kamu mahu sesuatu yang sementara ataupun sesuatu yang selama-lamanya? Mana yang kamu pilih, saudara dan saudari? Saya yakin setiap kamu adalah seorang yang bijaksana. Saya memang bersyukur hari ini ayat ini sekali lagi membantu saya mengimbas kembali bagaimana saya dipanggil untuk menjadi seorang pastor. Saudara dan saudari, saya memang seperti kebanyakan orang ingin mencari-carikan duit. Dari kecil, dari sekolah rendah saya sudah mahu mencari duit. Dan saudara dan saudari, dan saya berangan-angan untuk menjadi seorang peguam, menjadi seorang ahli politik seperti Kapas Singh. Saya pernah kongsikan seperti Kapas Singh. Saudara dan saudari, saya mahu menjadi peguam yang terkenal untuk mendapat duit yang banyak, untuk menegak keadilan dan sebagainya. Tapi saudara dan saudari, akhirnya saudara dan saudari, satu malam di dalam malam teologi, malam MTS di Bintulu, daerah Bintulu pada tahun 2003, sewaktu saya tingkatan 5. Saya mengikuti malam MTS itu, sedangkan tidak ramai yang ikut. Saya seorang antara mereka yang ikut. Saudara dan saudari, pada malam itu Tuhan berfirman kepada saya, berbicara dengan saya melalui drama, melalui pengkhotbah, di mana saya nampak seorang yang kaya itu, bila dia dipanggil Tuhan, dia tidak mahu membalas panggilan Tuhan. Dia terus kerja. Akhirnya dia memang tua dan memang dia mewah, memang dia kaya, anak beranak yang banyak dan juga cucu-cucu yang banyak. Seorang yang sangat bahagia. Tetapi bila dia menjelang kematian, ambil tongkat dan dia bertaubat di depan Tuhan. Dia menyesal. Ayah, apa guna saya dapat begitu banyak duit di dalam akaun? Sekarang saya masuk keranda, 1 sen pun tidak dapat saya bawa. Dan apa yang boleh saya bawa untuk jumpa Tuhan? Saya akan jumpa Tuhan dengan tangan yang hampa. Itu yang dia berasa kecewa dan berasa menyesal. Dan saudara dan saudari, drama itu betul-betul memberi tamparan yang besar kepada saya. Dan ingatkan saya, apa guna? Apa guna kalau saya jadi Perdana Menteri? Apa guna kalau saya menjadi pengurus DAP? Tidak guna. Apa guna saya dapat semua keuntungan? Tidak guna. Waktu saya mati, apa pun tidak dapat dibawa untuk menghadap Tuhan. Jadi saudara dan saudari, malam itu juga saya tahu bahawa Tuhan telah memanggil saya, mempersembahkan seluruh hidup saya untuk menjadi pastor. Jadi saudara dan saudari, saya berdoa supaya kita sama-sama menghargai masa dan hidup yang kita ada. Jangan kita mengkagumi orang kaya. Tak perlu kita asyik-asyik mencarikan kekayaan. Asalkan cukup dipakai, sudah memadai. Amin. Dan biarkanlah kita mengutamakan Tuhan, dan biarkanlah Tuhan memberkati hidup kita. Seperti apa yang kita kata semalam, kalau Tuhan di tempat yang pertama, akhirnya kesemua yang kita ada penuh bernilai. Biarkanlah Tuhan memberkati, dan kita perlu bersyukur kerana kita miskin. Miskin baru dapat jumpa Tuhan. Miskin baru lebih mencarikan Tuhan, lebih bersandarkan Tuhan, lebih senang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kerana kami walaupun tak kira kami miskin, tak kira kami kaya, yang penting kami kenal Tuhan. Kami bersyukur kerana kami ada kekayaan yang paling besar di dalam Tuhan. Kami ada hidup yang kekal dan sejati di dalam-Mu, Bapa. Biarkanlah setiap kami memutarbalikkan pemikiran kami, supaya kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Biarkanlah kekayaan itu menjadi sesuatu benda di luar tubuh kami. Biarkanlah kami melakukan kesemua hanya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Berkatilah setiap kami pada hari ini. Berkatilah semua ibu bapa yang menyambut hari ibu bapa pada hari ini, supaya setiap mereka mencarikan Tuhan dan menempatkan Tuhan di tempat yang betul dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari ibu bapa kepada semua ibu bapa, ya. Tuhan berkati.